الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadis yang ke-702 daripada kitab Bulughul Maram. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sekali-kali seorang hamba mengerjakan puasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka berkat puasanya di hari itu sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun lafaz hadis ini adalah menurut riwayat Muslim. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah yang cukup masyhur. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan kepada kita tentang suatu perkataan yang dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan kelebihan ibadat puasa. Yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelebihan ibadat puasa. Apakah kelebihan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba, tak kiralah hamba saat ni tu laki ke puang, tak kira, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari pada jalan Allah. Apa maksud pada jalan Allah di sini? Dalam menafsirkan pada jalan Allah di sini, ulama hadis berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama hadis berpandangan perkataan fi sabilillah di sini merujuk kepada dalam peperangan dengan orang kafir. Maksudnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika dia berperang masih lagi dia berpuasa. Masih lagi dia berpuasa, maka dia dapat ganjaran ini. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian ulama. Namun sebahagian yang lain berpandangan bahawasanya perkataan fi sabilillah dia lebih umum daripada berperang pada jalan Allah. Ia memberi maksud setiap seorang hamba yang berpuasa kerana Allah. Dia berpuasa sehari kerana Allah. Niat dia adalah untuk Allah, kerana Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka kelebihan hak yang didapat dia, hak yang disebut dalam hadis ni, Allah Subhanahu wa taala menjauhi diri dia dengan sebab puasa tersebut daripada neraka Allah sebanyak 70 tahun. Maksudnya jarak dia dengan neraka Allah Ta'ala 70 tahun. 70 tahun ni bukan dekat lah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau perjalanan, kita ingat dalam Malaysia, negeri yang paling jauh kalau kita dengan Terengganu ni, kita kata kawasan utara lah. Kawasan utara kalau kita jalan kaki pun tak sampai rasanya setahun. Kalau jalan kaki, apatah lagi kalau naik kenderaan, tak sampai pun setahun. Hak ni perjalanan 70 tahun. Jauh sungguhlah dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawanya puasa ini adalah junnah,
Puasa ini adalah benteng di antara seseorang dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Was-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Kerana apabila orang tu puasa kerana Allah, maka Allah taala menjadi penghalang di antara dia dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis seterusnya katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, Aisyah menceritakan dulu Rasulullah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sebab Aisyah ketika dia khabar hadis ni kepada anak-anak murid dia selepas daripada kewafatan Rasulullah. Jadi dia nak cerita tentang Rasulullah dulu masa Rasulullah hidup. Tu maksud kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa sehingga kami menganggapnya tidak akan berbuka. Rasulullah dan puasa sungguh puasa. Nampak pada zahirnya pakai ada buka dah. Maksudnya pakai puasa terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Dan ada kalanya baginda sering berbuka sehingga kami mengiranya tidak akan berpuasa. Maksudnya ketika puasa, dia puasa direct. Ketika dia berhenti puasa, dia berhenti direct. Jadi ketika dia puasa lepas hari ni, esok lusa. Lepas tu buat puasa wisal pula. Sambung hari ni dengan esok. Jadi macam dia tak mau buka dah. Tapi dang buka, direct dia buka. Tu hak yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Okey, sepanjang tahun yang Rasulullah puasa sebulan penuh bulan Ramadan sahaja. Dan aku belum pernah melihat baginda berpuasa lebih banyak dalam sebulan selain daripada bulan Sya'ban. Maksudnya bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban paling banyak Rasulullah berpuasa. Bahkan di sana ada riwayat menyebut Rasulullah berpuasa sepanjang bulan Sya'ban. Tetapi kalau kita gabungkan semua riwayat, bukan Rasulullah puasa sepanjang bulan Sya'ban, tetapi kebanyakan daripada bulan Sya'ban hanya beberapa hari sahaja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Okey. Jadi Rasulullah antara amalan yang sering dilakukan adalah puasa. Kita biasa dengar puasa Isnin kami, yang pernah kita bincang sebelum ni pada minggu lepas. Dan kita pernah juga dengar puasa pada hari-hari tertentu, hari Ashura sebagai contoh yang kita bincang pada minggu lepas. Dalam sepanjang setahun, puasa Ramadan yang Rasulullah puasa penuh. Melainkan pada ketika Rasulullah bermusafir. Di sana ada hadis yang kita baca dah sebelum daripada ni, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir, ketika tu Rasulullah kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka ketika Ramadan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga diceritakan oleh Aisyah bahawasanya puasa yang paling banyak Rasulullah puasa selain daripada bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Maka ketika Aisyah sebut lagu tu, yang paling banyak Rasulullah puasa pada bulan Sya'ban, maka para ulama kaji sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa pada bulan Sya'ban. Maka di sana kalau kita buka dalam kitab-kitab syarah hadis, kita dapati ada beberapa alasan yang disebut oleh ulama. Kenapakah banyak Rasulullah puasa pada bulan Sya'ban? Antara alasannya adalah Rasulullah dia setiap bulan Rasulullah puasa 3 hari. Itu sekurang-kurang. Baik. Tapi oleh kerana Rasulullah kadang-kadang Rasulullah bermusafir, maka menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyempurnakan puasa pada setengah-setengah bulan. Maka diqadakan puasa yang tidak dilakukan pada bulan Sya'ban. Maksudnya puasa yang Rasulullah jenis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia melakukan perkara sunat, dia akan buat secara berterusan. Dia tidak buat patut tinggal, dia apabila buat dia akan buat secara berterusan. Jadi ketika mana dia rutin dia ada puasa setiap bulan,
tiba-tiba apabila bermusafir maka tidak mampu untuk berpuasa ataupun memilih untuk tidak berpuasa, maka ketika itu Rasulullah qada pada bulan Syaban. Okey, ini satu alasan yang disebut oleh ulama sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan hadis ini. Dan ada juga sebahagian daripada ulama menyebut alasannya adalah kerana Rasulullah nak ra'i isteri dia. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis. Hadis ini adalah hadis sahih daripada Aisyah juga. Kata Aisyah, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan. Ada kewajipan kepadaku puasa pada bulan Ramadan. Maksudnya aku ada puasa yang wajib aku qada. Tapi fama astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Tapi aku tidak mampu untuk qada melainkan pada bulan Sya'ban. Aisyah ada puasa qada pada bulan Ramadan kerana dia datang uzur. Maka wajib dia kena qada. Tapi lepas daripada Ramadan dia tidak mampu qada melainkan pada bulan Sya'ban. Sebab dia asyughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sibuk melayani Rasulullah. Jadi apabila isteri dia puasa pada bulan Sya'ban, maka Rasulullah meraihkan isteri dia, Rasulullah berpuasa bersama dengan isteri dia. Okey, itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, dan alasan ini rasanya hak yang lebih kuat berbanding dengan alasan-alasan hak yang sebelumnya adalah kerana pada bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkatkan amalan. Bulan yang diangkatkan amalan hamba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka amalan dia diangkat dalam keadaan dia berpuasa. Hal ini disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Yang mana bulan Sya'ban ni adalah bulan yang manusia lalai di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka aku suka bahawasanya amalan aku diangkat oleh Allah dalam keadaan aku berpuasa. Baik. Seterusnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. Maksudnya daripada Abi Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami. Perintah asal makna perintah wajib. Tetapi perintah di sini bukan perintah wajib. Kerana tidak diwajibkan berpuasa selain daripada Ramadan. Jadi perintah di sini adalah perintah sunat, dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, menyuruhkan kepada kami melakukan perkara-perkara sunat ini. Yang pertamanya benda yang Rasul perintah kepada dia, melakukan puasa selama 3 hari dalam setiap bulan, iaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunangnya, juga diriwayat oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat. Okey, kepada sahabat. Kami itu yakni sahabatlah. Tapi sebenarnya bukan khusus untuk sahabat, bahkan merangkumi juga segala umat dia sampai kepada kita sekalipun. Jadi antara benda yang Rasul perintah kepada kita, tetapi perintah ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib, adalah kita berpuasa setiap bulan sebanyak 3 hari. Baik, maka sebab itulah ulama kata di antara puasa sunat yang berulang setiap bulan, dia ada puasa sunat yang berulang setiap tahun, ada puasa sunat yang berulang setiap bulan, ada puasa sunat yang berulang setiap minggu. Baik, antara puasa sunat yang berulang setiap bulan adalah puasa 3 hari sebulan. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat supaya setiap bulan puasa 3 hari. Dan kita nak puasa 3 hari setiap bulan tu ikut nak puasa hari mana pun. Pada awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan boleh berlaku. Cuma hak yang lebih afdal, okey, kita puasa pada hari-hari cerah. Kita kata hari-hari cerah. Kalau kita belajar dalam kitab fiqh, dia sebut lagu mana? Di antara puasa sunat adalah disunatkan kita berpuasa pada hari-hari cerah. Maksud hari cerah ni dia kira malam, bukan kira hari. Kita cakap hari cerah tapi dia kira malam. Memang siang hari cerah, semua naik matahari kau. Kira malam. Dia malam hak cerah ni malam bulan penuh purnama.
Jadi malam tu cerah, okey, keesokan tu sunat kita puasa. Jadi maksud puasa pada hari cerah adalah puasa pada hari yang ke-13, 13, 14, 15. Kita kalau malam 16 tu masih cerah lagi. Tapi yang paling afdal 13, 14, 15 kerana ni disebut secara jelas di dalam beberapa hadis, antaranya hadis yang kita baca yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmizi dalam kitab Sunan bagi keduanya daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sebut sekali lagi, antara puasa yang disunatkan adalah puasa sebanyak 3 hari setiap bulan. Setiap bulan 3 hari. Tapi maksud setiap bulan kita faham dirilah, selain daripada bulan Ramadan. Jangan faham bulan Ramadan 3 hari juga. Kita kata setiap bulan 3 hari, maksudnya selain daripada Ramadan. Sebab Ramadan bukan 3 hari je puasa. Ramadan saat itu, ke semua Ramadan kita kena puasa. Maksudnya yang berbaki lagi 11 bulan, setiap bulan kita puasa sebanyak 3 hari. Okey, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah ibadat puasa Rasulullah, sebenarnya terlalu banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Sebenarnya terlalu banyak. Ramadan tu dah cerita dah. Lepas daripada Ramadan, 6 hari pula daripada bulan Syawal. Lepas tu hari-hari yang 10 daripada bulan Zulhijjah. Lepas tu hari Ashura. Lepas tu 3 hari setiap bulan, Isnin Khamis. Allah Rabbi, banyak sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Jadi bermakna antara ibadat yang sentiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadat puasa. Ibadat yang dijaga oleh Rasulullah, dia bukan ibadat yang biasa, bukan ibadat yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dalam agama. Rasulullah adalah insan yang terpilih, insan yang cukup mulia, yang paling memahami agama yang diturunkan oleh Allah Taala kepada hamba-Nya. Kerana Allah Taala menurunkan agama dia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah beribadat, suatu ibadat yang Rasulullah buat secara berterusan, ia memberi maksud kepada kita ataupun ia nak khabar kepada kita bahawasanya ibadat itu adalah ibadat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam hadis ini Rasul pesan kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, yang mana Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku, yakni Rasulullah, telah berpesan kepadaku dengan 3 perkara. Dan aku tidak akan tinggal 3 perkara ni sehingga aku mati. Yang pertamanya adalah bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Ni yang Rasul pesan kepada dia. Dan Abu Hurairah tak tinggal benda ni sampai ke mati sebab pesanan Rasulullah untuk dia. Walaupun pada asalnya benda tu benda sunat, tapi oleh kerana melihat ia adalah pesanan daripada seorang kekasih, maka dia tidak akan tinggal pesanan tersebut. Yang pertama, benda puasa 3 hari dalam sebulan. Yang keduanya wa raka'atayid duha, 2 rakaat sunat duha. 2 rakaat sunat duha. Yang ketiganya wa an utira qabla an anam. Aku melakukan witir sebelum daripada aku tidur. Nah, cuma masalah witir pernah dah kita bincang sebelum daripada ni. Yang paling comelnya bagi orang yang rasa boleh bangun pada tengah malam adalah dia melewatkan witir pada penghujung malam. Bagi orang yang dapat jalan bangun pada hujung malam, maka sebaik bagi dia adalah sembahyang witir pada awal malam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idhnihi muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari wa zada Abu Dawud ghaira Ramadan. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan. Apa maksud tidak halal? Tidak halal ni haram. Tidak halal haram. Tidak halal maksudnya haram bagi seorang wanita, seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadat yang cukup besar kelebihannya. Sehingga kan disebut di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lah." Setiap amalan anak Adam adalah baginya. Illa as-shaum fa innahu li. Melainkan puasa, maka sesungguhnya puasa adalah bagiku. Wa ana ajzi bih. Dan aku sahaja yang akan memberi ganjaran kepada hamba-Ku yang melakukan ibadat puasa tersebut. Baik. Besar ibadat puasa ni. Tetapi dalam masa yang sama, perempuan apabila dia berkahwin, maka dia adalah milik kepada suami dia. Maka ada hak, ada kewajipan yang perlu dia buat untuk suami dia. Baik. Orang yang berpuasa, dia tidak boleh bersetubuh. Orang puasa tidak boleh bersetubuh. Antara perkara yang membatalkan puasa adalah bersetubuh. Ketika suami dia ada di rumah, ketika suami dia tidak bermusafir, maka kata Rasulullah, tidak halal bagi perempuan berpuasa. Kerana dia tidak halal bagi perempuan berpuasa, kerana dia mesti mendahulukan hak suami dia. Kerana, tidak halal dia berpuasa, kerana dia perlu mendahulukan hak suami dia. Melainkan, selepas daripada suami dia bagi izin. Dia kena minta izin kepada tok lelaki dia dulu. Puasa di sini, yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunat. Bukan puasa wajib. Kerana di dalam riwayat Imam Abu Daud, dalam kitab Imam Abu Daud meriwayatkan hadis yang sama, cuma dalam riwayat Imam Abu Daud menyebut ghaira Ramadan, selain daripada puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan, tok lelaki ada ke, tok lelaki tak ada ke, tok lelaki bagi izin ke, tak bagi izin ke, wajib dia kena puasa. Tok lelaki dia tak bagi izin dia puasa, tetap wajib dia kena puasa. Dah kan wajib kena taat kepada tok lelaki, betul. Ketaatan kepada tok lelaki saat itu selama mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq atau kama qala, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Khaliq, kepada pencipta. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada di kalangan masyarakat kita seorang perempuan ataupun perempuan yang rajin berpuasa. Ada. Ada orang hak puan rajin puasa. Tapi hak yang banyak hak malaslah puasa berbanding dengan hak rajin. Dia banyak malas daripada rajin ni. Tapi ada orang rajin puasa. Ada kita tahu mana hak banyak malas. Sebab biasanya kita buat daurah, biasanya sebelum daripada Ramadan, adalah sebahagian daripada masjid dia menganjurkan daurah berkenaan dengan fiqh puasa. Adalah beberapa masjid, beberapa surau, beberapa madrasah di negeri kita hak yang menganjurkan daurah tersebut. Hamba hak yang dijemput untuk menjadi ahli panel dalam daurah tu. Jadi ketika daurah bab puasa ni, antara benda hak yang dibincangkan adalah berkait dengan qada puasa. Dia qada puasa ni dia tidak boleh telajak sampai ke tahun depan kalau tidak ada sebarang keuzuran. Dan biasa kita gurau lah, kita kata biasa orang puang hak ada puasa tu dia qada pada bulan Syaban duk gaduh, orang puang pakat duk suka belaka. Jadi benda hak yang kita khabar tu memang betul lah. Kebanyakan orang puang lagu tu. Jadi kalau sekiranya hak qada pun lambat, tu pun terpaksa hak sunat apa jalan lah. Begitulah kebiasaan. Baik, tu kita kata kebanyakannya begitu. Tapi di sana ada orang puan hak yang rajin puasa, ada. Orang puan hak yang rajin puasa dia kena ingat. Ketika mana tok lelaki dia ada di rumah, tok lelaki dia tidak bermusafir, kalau dia nak puasa sunat, wajib dia kena minta izin daripada tok lelaki dulu. Kalau tok lelaki izin, baru boleh dia berpuasa. Kalau tok lelaki tak izin, tak boleh dia berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa wajib, boleh tak dia nak puasa tanpa minta izin daripada tok lelaki dia? Dia ada qada Ramadan. Boleh tak? Kata ulama kena tengok. Bukan kita kata tak boleh, bukan kita kata boleh. Kena tengok dulu. Ada perincian lagi. Benda perincian, bagaimana perincian dia? Okey, perincian dia begini. Kalau waktu qada tu masih luah. Maksud ni baru pada bulan Syawal. Maksudnya nak masuk bulan Ramadan. Tahun depan tu lambat lagi. Ataupun ni bulan Zulhijjah ataupun bulan Muharram, maka ketika tu dia kena minta izin daripada suami dia walaupun untuk qada puasa wajib, kerana dia
kerana waktu untuk qada saat itu masih lagi luas. Okey. Berbeza kalau waktu sepik dah. Dia ada tinggal 10 hari. Berbaki 10 hari lagi nak masuk Ramadan. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, tidak boleh perempuan sengaja melewatkan qada Ramadan sehingga masuk Ramadan berikutnya tanpa sebarang keuzuran. Tak boleh. Haram. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Aisyah, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, aku ada qada puasa Ramadan, aku tidak mampu untuk qada melainkan pada bulan Sya'ban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, pengarang kitab kita, dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada kitab Sahih Bukhari, ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia kata lagu mana? Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil berat qada Ramadan pada bulan Sya'ban menjadi dalil bahawasanya tidak boleh seorang perempuan melewatkan qada Ramadan dia sehingga masuk Ramadan berikutnya. Melainkan apabila ada keuzuran. Ada keuzuran sakit dan seumpamanya, itu masalah lain. Okey. Jadi apabila tidak boleh dia melewatkan, jadi bermakna wajib dia kena qada sebelum daripada masuk Ramadan. Dia ada 10 hari yang wajib dia kena qada. Bulan Sya'ban tinggal lagi 10 hari. Okey, ketika tu suami dia izin ke, tak izin ke, wajib dia kena qada. Kerana perlu dia mendahulukan perintah Allah Ta'ala berbanding taat kepada suami. Tapi walau bagaimanapun lebih baik kabarlah sepatah kepada tok lelaki. Kita puasa, jadi sekurang-kurang ia boleh cari juga ikan am dia, ayam golek ke, masa kita buka lah sekurang-kurang. Dah kita puasa kan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yawmain, yaumal fitri wa yaumil fitri wa yaumin nahar, muttafaqun alaih. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa dalam 2 hari, iaitu hari raya fitrah dan hari raya Qurban. 2 hari ini Rasulullah larang. Kita yang kita belajar sebelum daripada ni dalam kitab fiqh, tak boleh kita puasa pada hari raya. Tak kiralah hari raya puasa ke, hari raya haji, tak boleh kita puasa. Sebab mana tak boleh kita puasa? Sebab Rasul larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Dan dalam Quran kalau kita nak cari larangan puasa pada hari tersebut, tak ada. Kalau nak cari, ada tak dalil daripada Al-Quran tak boleh kita puasa pada hari raya? Memang tak ada. Tapi kita ingat dalil bukan hanya daripada Al-Quran. Dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis, qiyas dan ijma' ulama. Begitu pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, mu kena taat kepada Allah dan mu taat kepada Rasul. Jadi walaupun benda itu tidak disebut dalam Al-Quran, tapi apabila disebut oleh Rasulullah, maka ia dikirakan hukum. Jadi dalam hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Rasul larang. Larangan di sini adalah larangan haram. Maka daripada hadis ni sepakat ulama mengatakan dosa haram kita puasa pada hari raya dan puasa pada puasa pada hari raya Idul Fitri dan puasa pada hari raya Idul Adha. Hukum dia adalah haram. Baik. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Nubaysyah al-Hudhali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tashriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Daripada Nubaysyah, seorang sahabiat, seorang sahabat, daripada Nubaysyah al-Hudhali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyriq adalah hari makan dan minum serta berzikir menyebut nama Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni
Rasulullah menceritakan kepada kita bahawasanya hari tasyrik, hari makan dan hari minum. Maksudnya hari tasyrik, hari makan, hari minum. Hari tasyrik tak boleh puasa. Hari tasyrik tak boleh puasa. Mu kena makan, mu kena minum. Dan hari tasyrik adalah hari menyebut Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala. Hari tasyrik, hari benda. Hari tasyrik ni adalah hari yang ke-11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Hari tasyrik adalah hari yang ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Hari tersebut orang yang mengerjakan haji melontar. Di Mina melontar Jamratul Aqabah, Jamratul Al-Ula, Wusta dan Al-Aqabah di Mina. Baik. Jadi walaupun kita tidak berada di sana, kita berada di kampung, tetap pada hari ini tidak boleh kita makan, tidak boleh kita berpuasa. Hari ini termasuk dalam hari yang dilarang kita berpuasa. Jadi kalau kita tengok muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam setahun ada hari-hari yang dilarang kita berpuasa. Ada hari yang dilarang kita berpuasa. Dan ada hari yang dilarang berpuasa dengan kesepakatan ulama, dan ada yang hari dilarang berpuasa berlaku khilaf di kalangan ulama. Hari yang sepakat ulama kata tak boleh puasa, antaranya adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ni berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Manakala hari tasyrik ada perbincangan di kalangan ulama. Secara ringkasnya boleh dikatakan majoriti ulama ni secara ringkas lah. Kalau perbincangan jadi panjang, sebab di sana ada pandangan yang mengatakan boleh berpuasa pada hari tasyrik bagi orang yang tidak mendapat binatang sembelihan untuk disembelih ketika dia mengerjakan haji. Baik, okey, adalah perbincangannya. Nanti kita cerita lepas daripada ni permasalahan tersebut, kerana lepas daripada ni akan ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari menceritakan hal tersebut. Baik. Jadi secara umumnya, yang pertama hari raya Idul Fitri tak boleh puasa, yang keduanya Idul Adha tidak boleh puasa, yang ketiganya adalah hari yang ke-11 daripada bulan Zulhijjah, ke-12 daripada bulan Zulhijjah, ke-13 daripada bulan Zulhijjah tidak boleh kita puasa. Dan ada lagi selain daripada 5 hari itu tidak boleh kita puasa, antaranya lagi adalah hari Syok. Dulu kita baca ada hadis daripada riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, kata Ammar bin Yasir, man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Sesiapa yang puasa pada hari Syok, maka sesungguhnya dia telah derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasul larang puasa pada hari Syok. Hari Syok ni adalah hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Okey. Itu antara hari yang dilarang kita berpuasa. Begitu juga dilarang kita menyambut Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya ataupun 2 hari sebelumnya. Dulu kita bincang dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Mu jangan mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya ataupun 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Mereka seorang lelaki yang terbiasa dah puasa, ada dah hari adat-adat dia puasa, maka hendaklah dia berpuasa walaupun 2 hari sebelum Ramadan, walaupun sehari sebelum daripada Ramadan. Hal ni kita bincang dah sebelum daripada ni. Dan antara hari yang dilarang kita berpuasa adalah selepas daripada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila masuk dah separuh yang kedua daripada bulan Syaban, maka jangan berpuasa. Tetapi di sana ada golongan-golongan yang dikecualikan daripada larangan tersebut. Maksudnya masih lagi dia boleh berpuasa walaupun selepas daripada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Benda yang kita nak nyatakan di sini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita nak nyatakan di sini adalah walaupun ibadat puasa adalah ibadat yang menduduki kedudukan yang cukup mulia di sisi Allah Taala, baik, ibadat yang cukup tinggi dan yang cukup mulia, yang cukup hebat di sisi Allah Taala, tetapi di sana ada hari-hari tertentu yang tidak boleh kita berpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham di sini, dalam kita melakukan amal ibadat, memilih hari membuat sesuatu ibadat, mesti kena ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa an Aisyah wa bani Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhas fi ayyam at-tashriq an yusamna illa liman lam yajidil hadya, rawahu al-Bukhari. Katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha,
dan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata bahawasanya tidaklah diberi kelonggaran untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik melainkan bagi mereka yang tidak menemui, tidak mendapati haiwan al-hadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita nak faham permasalahan ni, kita kena bincang berkenaan dengan ibadat haji dulu. Kita kena bincang ibadat haji. Dalam melaksanakan ibadat haji, ibadat haji kita ada ibadat haji yang dinamakan sebagai haji ifrad. Kita di sana ada haji yang dinamakan sebagai haji qiran. Kita di sana ada haji yang dinamakan sebagai haji haji tamattu'. Kita ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu'. Biasanya kita pergi buat haji ni, biasanya orang buat haji tamattu'. Biasa begitulah. Kita buat umrah dulu. Kita pergi pada bulan haji dah, kita buat umrah dulu. Lepas daripada selesai umrah, kita pun bertahallul. Kita pakai pakaian biasa, tak ada patah larang. Sampai hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, barulah kita pakai semula pakaian ihram dan berniat haji. Biasanya kita buat haji tamattu', biasa begitu. Cuma haji ni dia ada 3 jenis, 3 cara kita nak buat haji. Yang pertamanya haji tamattu', yang kita cerita. Yang keduanya haji ifrad. Haji ifrad ni kita buat haji sahaja. Umrah kita tak buat. Yang ketiganya haji qiran, kita gabungkan di antara haji dengan umrah. Akan datang kita akan bincang permasalahan ni. Okey. Bagi orang yang melakukan haji tamattu', muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama juga bagi mereka yang melakukan haji qiran, maka diwajibkan kepada dia sembelih binatang. Wajib kena benda sembelih binatang. Baik. Tiba-tiba kalau sekiranya tidak ada binatang, maka ketika itu wajib dia kena berpuasa. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj wa 7 idza raja'tum tilka 10 kamilah. Kalau tidak ada binatang yang boleh dia sembelih, maka dia puasa sebanyak 10 hari, 3 hari ketika berada di sana, 7 hari lagi ketika balik kampung. Okey. Bagi orang yang tidak ada binatang untuk disembelih, maka dia kena ganti dengan puasa sebanyak 10 hari. Okey, dia kena ganti dengan puasa sebanyak 10 hari. Maka 3 hari saat itu dia puasa di sana. Ketika duduk di Mekah tu, dia kena puasa di sana. Sebab begitu Allah Taala katakan dalam Quran, fasiyamu 3 ayami, Allah Taala kata faman tamatta' bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi wa man lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj. 3 hari itu dia puasa ketika duduk sana. Maka ketika 3 hari yang dia puasa ketika duduk sana, boleh dia berpuasa pada hari-hari tasyrik. Hari ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah, atas pandangan sebahagian daripada ulama. Ia tidak berlaku sepakat masalah ni. Sebahagian ulama kata tak boleh. Atas pandangan sebahagian ulama, boleh dia berpuasa 3 hari tersebut pada hari tasyrik, berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Aisyah yang kita bincang saat ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhtassu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu mengkhususkan malam Jumaat di antara malam-malam lainnya untuk melakukan qiyam. Maksudnya melakukan qiyamul lail. Dan jangan pula kamu mengkhususkan hari Jumaat di antara hari-hari lainnya untuk melakukan puasa, kecuali bagi seseorang daripada kamu yang kebiasaan puasanya bertepatan dengan hari Jumaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Rasulullah larang kepada kita mengkhususkan ibadat pada malam Jumaat. Malam lain kita dakwah pun, tapi masa malam Jumaat kita khususkan malam Jumaat untuk beribadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Begitu juga orang yang mengkhususkan puasa pada hari Jumaat, Rasulullah larang. Mereka bagi orang yang secara kebetulan puasa dia jatuh pada hari Jumaat. Sebagai contoh, dia puasa selang-seli. Isnin kami,
tiba-tiba hari tu jatuh pada hari bukan selang-seli sini kami pula silap. Nak gaduh nak berhenti ni silap dah setara. Gini, selang-seli ni hari ni puasa, esok dah puasa, lusa puasa, tulak dah puasa, tiba-tiba puasa dia jatuh pada hari Jumaat, maka dibolehkan. Ataupun dia gabungkan di antara Jumaat dengan sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya. Kalau dia nak puasa Jumaat, dia kena puasa Sabtu. Kena puasa Jumaat, dia puasa Khamis. Dia menunggalkan hari Jumaat dengan puasa sunat, hukum dia adalah makruh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu puasa pada hari Jumaat kecuali puasa sehari sebelumnya ataupun sehari sesudahnya. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Jadi hukum saat ni tu kita cerita dah saat ni. Hukum ni hak yang tidak boleh kita khususkan puasa pada hari Jumaat saja, kita cerita dah. Kalau kita nak puasa sunat pada hari Jumaat, kita kena puasa sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya, barulah tidak makruh. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allah